Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat asatizah, para alim ulama, para a'immah di luar sana, kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan pengajian kitab Al-Aqidah Al-Murasyidah, yang mana sekarang kita sudah sampai kepada yaitu af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia dah menerangkan tentang iaitu zat, lalu sifat, sebahagian sifat lah, dan yang selanjutnya adalah tentang af'al Allah SWT yang af'al ini mushtaqah, kita panggil macam tu, mushtaqah daripada asma Allah. Jadi kita kena faham, ada orang tanya, Ustaz, bukankah sifat Allah SWT tu 99? Kenapa Asy'ariyah membataskan sifat Allah tu hanya 20 sifat? Ini orang yang tak mengaji, dia tak faham. Kita kena faham dulu, iaitu yang namakan sifat itu apa? Sifat itu adalah sifatun qadimatun qaimatun binafsi bidzatillahi subhanahu wa ta'ala. Itu dipanggil sifat ma'ani. Ada sifat zatiyah, yang mana sifat zatiyah itu menerangkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa dia dipanggil sifat, Ustaz? Dia dipanggil sifat kerana tasamuh sahaja, supaya tasamuh tu tolerance lah, untuk kata dia sifat Allah SWT, bukan kerana dia makna sifat, tapi dia menerangkan pada zat. Sebab tu dia panggil sifat zatiyah. Panjang kalau nak terangkan benda ni, syarah dia panjang. Dalam kelas-kelas saya, terutama di Universiti UIA dan lainnya, saya dah syarahkan secara mendalam. Dan insyaAllah student-student pun dah mengkaji dia lebih dalam. Untuk awam kita tak perlu mendalam lah. Lepas tu ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu adalah sifat Allah yang menunjukkan erti membatalkan lawannya. Contoh dia qidam, berarti dia membatalkan Allah SWT, bukan hadis, bukan baru. Dia adalah qiyamuhu binafsihi, membatalkan bahawa Allah SWT bukanlah yang memerlukan kepada selainnya, seperti memerlukan tempat ataupun zat lain yang mukhassis, yang menentukan Allah SWT dan lain-lain. Kena faham. Lepas tu sifatul ma'ani. Lepas tu sifatul ma'nawiyah. Sifat al-ma'nawiyah. Sifat al-ma'nawiyah adalah sifat yang menunjukkan erti keadaan Allah SWT. Jadi Allah SWT ada sifat, iaitu dia itu qudrah, berarti dia dalam keadaan qadirun. Perlu ke Ustaz qudrah dah cukup? Itu sebablah ada khilaf antara ulama sama ada menetapkan Allah SWT itu memiliki sifat ma'nawiyah ataupun tidak. Walau bagaimanapun, kalau yang tidak menetapkan, mazhab yang tidak menetapkan Allah SWT ada sifat ma'nawiyah, dia tidak boleh ingkar bahawa Allah SWT itu qudrah dan dia dalam keadaan qadir. Ini tak boleh, kerana dia jelas qudrah. Maka jatuh kufurlah orang yang kata Allah ada sifat qudrah, tapi sekarang dia tidak dalam keadaan qadir, dalam keadaan kuasa. Itu orang tersebut jatuh kufur. Okey, lalu setelah selesai, af'al macam mana Ustaz? Af'al Allah SWT, jadi kita tahu sifat qudrah yang saya terangkan pada semalam. Allah SWT kan ada ilmu dan juga iradah, yang mana dia ta'alluq tanjizi qadim. Lalu Allah juga secara qadim, Allah SWT juga memiliki sifat qudrah, yang mana qudrah ini qadimah. Lalu dengan iradah Allah SWT, sesuai ilmunya berkehendak mencipta alam ini. Alam ini dari tak ada, lalu Allah pun menciptakannya. Maka wujudnya alam ini ta'alluq tanjizi hadis. Maka ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat qudrah Allah SWT, ketika dari tidak ada lalu diadakan, seperti orang ini tak ada rezeki lalu diberi rezeki, orang ini hidup lepas tu dimatikan,
Ini semua adalah ta'alluq tanjizi hadis adalah menjadi hadis yang dipanggil dengan af'al. Ini dipanggil dengan af'al. Kerana apa? Kerana Allah yuhyi wa yumit. Allah itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Kita tengah hidup sekarang. Kejap lagi kalau kita mati, berarti Allah memilih untuk kita mati dan Allah jadikan dengan sifat kudrah Allah SWT yang qadimah. Ta'alluq tanjizi hadis, akhirnya kita mati. Ini dipanggil dengan af'al. Kalau kita dah faham tentang af'al, maka sebahagian af'al, sebahagian asma Allah itu adalah mushtaqah daripada sebahagian asma Allah ini dapat mengishtaqkan atau mushtaqah jadikan sebuah af'al. Maksud dia apa? Contoh dia Ar-Razzaq. Allah SWT kan nama dia, asma dia kan Ar-Razzaq. Berarti Ar-Razzaq ini mushtaqah. Ini kan maksud dia af'al Allah yang memberi rezeki ini mushtaqah daripada asma. Itu maksud dia yang tercetak daripadanya. Contoh dia Ar-Rahman, Maha Pengasih. Contohnya lain apa? Ialah wa huwa muhyi wa mumit. Yang menghidupkan dan yang mematikan. Ini semua adalah af'al yang mushtaqah minal asma. Itu. Lalu Allahul mulku wal ghina. Lalu dijelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala baginya al-mulku. Mulku tu berarti kerajaan yang pernah saya jelaskan, iaitu wahidun fi mulkihi. Itulah iaitu kerajaan dia. Kalau ghina tu maksud dia apa? Diddul faqr. Lawan daripada faqr. Lawan daripada kemiskinan. Bahawa ini makna ghina. Ghina itu lawan daripada miskin. Berarti kalau miskin tu dia berhajat kepada sesuatu. Kita nak makan, kita berhajat kepada makanan. Kita nak hidup, berhajat kepada makanan. Nampak tak? Berhajat kepada duit untuk beli makanan. Ini nama dia adalah faqr. Kefakiran. Okay. Lalu Allah SWT ghina. Kenapa? Iaitu wahwa mustaghnin an kulli ma siwahu. Allah SWT ni maha kaya dan tidak berhajat dari segala sesuatu yang selain daripada segala sesuatu selain daripada dia. Maksud dia tak berhajat kepada kita, tak berhajat kepada amal kita, tak berhajat kepada taat kita. Allah SWT maha kaya. Ini itu adalah al-ghina. Jadi ini nak tanya mana yang akidah Mu'tazilah ada lagi tak Mursyidah Tak ada. Ini adalah asma Allah ni. Kalau orang tak beriman dengan asma Allah jadi kufur ni. 99 nama Allah. Okey, lalu walahul izzu wal baqa. Dan baginya izzu wal baqa. Walahul izzu wal baqa. Jadi kaitan dengan tu nanti sekejap lagi saya jawab. Okey, lepas tu walahul izzu wal baqa. Dan baginya kalau di sini izzu, kalau dalam matan ini izzatu, sama je. Wal baqa'u dan baqa'. Jadi apa? Allah SWT berfirman, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Itu dalil dia. Falillahil izzatu jami'a. Jadi izzah itu adalah diddul kehinaan, lawan daripada zul. Zul itu adalah kehinaan. Berarti Allah SWT adalah agung. Boleh. Agung, aziz lah kan. Aziz. Iaitu tinggi, agung, hebat, perkasa. Itu adalah yang dimaksud dengan izzah. Bahawa dia memiliki izzah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana maha suci Tuhan kamu, iaitu Tuhannya keagungan dari segala apa yang disifati, iaitu dengan segala sifat. Okay. Itu adalah izzah. Wal baqa'u. Baqa' tu maksud dia apa? Kekal. Allah SWT baqa' ke tak baqa'? Kekal. Tak mungkin Allah SWT itu sirna atau hilang. Tak mungkin. Tak mungkin Allah itu sirna. Walahul hukmu wal qada'u. Allah menghukum segala, iaitu baginya hukum dan perintah. Ya. Maksud dia apa? Apapun yang terjadi,
segala sesuatu hukum itu adalah milik Allah SWT. Jadi hukum di sini diibarat sebagai tasarruf Allah terhadap alam ini. Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Jadi segala sesuatu iaitu menjadi kehukuman Allah SWT. Wal qada' dan ketentuan. Ketentuan itu apa? Iaitu Allah menentukan dia ini seperti ini. Iaitu dia ini akan masuk syurga. Dia ini akan dia ini akan masuk syurga, dia ini akan masuk neraka. Itu semua adalah merupakan ketentuan Allah SWT sejak qadim lagi, iaitu sejak azali lagi Allah SWT telah menentukan segala sesuatu. Okey. Lalu dia kata apa? Walahul hukmu wal qada'. Walahul hamdu, iaitu walahul hamdu wathana'u, dan baginya segala pujian. Kenapa baginya segala pujian? Wathana'u, iaitu pujian juga memiliki makna yang sama. Menunjukkan bahawa segala kehebatan yang ada di alam ini yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, yang tuan-tuan dan puan-puan kagumi. Contoh dia, kita kadang kagum dengan anak kita, kagum dengan murid kita, kita kagum dengan negara kita, kita kagum dengan kawan kita dan lain-lain. Semua ini siapa yang ciptakan, siapa yang jadikan? Adalah tidak lain tidak bukan, semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Betul. Jadi semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita memuji orang tersebut, secara tidak langsung hakikatnya puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan dalam hal berselawat, kita memuji Rasulullah SAW. Kenapa kita berselawat? Rasul kan dah jelas diampunkan, iaitu ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dah jelas tak? Buat apa kita nak puji dia lagi? Buat apa kita nak selawat? Buat apa kita nak ya hanana lagi? Dia yang kata macam tu. Tak, supaya menaikkan lagi derajat Rasulullah SAW. Dia dah tinggi, biar dia tinggi lagi. Bangga tak? Nabi kita itu memiliki derajat yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Dan yang kedua, supaya kita juga mendapat limpahan rahmatnya, iaitu salawat yang kita bacakan kepada Rasulullah SAW, supaya kita juga mendapat kebaikan daripadanya. Ini kena faham. Jadi lepas tu ya hanana ni boleh ke tak? Jadi yang kata tak ada makna tu memang jahil bahasa Arab lah, tu je. Sebab apa? Ya hanana dari perkataan ya hana'ana. Hana'a tu maksud dia apa? Hani'an lakum. Duk cakap bahasa Arab kan? Hani'an tu dari perkataan hana'un. Hana' ha nun alif hamzah. Lepas tu apabila dia diidhafahkan kepada domir na, jadi enak aku, ya hanan ana, oh enaknya aku. Tu dalam ilmu nahu, dalam alfiyah, iaitu apa? Wa qasru zil maddi. Itu adalah mengqasar, dari buka dalam babul qasr, dari bab qasr kat belakang alfiyah tu, dia adalah diperbolehkan jawiz, iaitu diperbolehkan mujma' yang disepakati oleh ulama. Jadi ya hana'ana dibuang hamzah. Ya hanana. Sebab tu hamzah tu tak bunyi, sebab dah ya hanana buang hamzah kat situ. Boleh nampak tu. Ya hanana. Ya hanana. Itu contoh dia. Okey. Kalau kita dah boleh faham benda tu, berarti boleh makna dia apa? Oh enaknya kami, oh enaknya kami bi Muhammad. Sebab apa kita sedap? Kita merasa kenikmatan, iaitu kenikmatan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi enak tak? Enaklah. Sebab kelahirannya Nabi Muhammad SAW, dan kita lahir datang setelah Nabi Muhammad SAW, dan kita mendapat anugerah menjadi umat dia. Ini yang menyebabkan kita memuji Allah SWT dan memuji Nabi Muhammad SAW. Makna dia tak ada yang salah kat dalam. Tak ada yang salah. Boleh baca.
Okey, itu secara ilmu nahwu dia. Jadi kalau nak hina-hina, hinalah, tak apalah, dialah rugi. Dia hina bagaimana kita memuji Rasulullah SAW. Lalu kalau ada yang tanya, ustaz, tapi kan Rasul tak pernah buat, boleh ke tak boleh? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dia kata macam tu. Quran dah sebut dah, pada hari ini aku sempurnakan agama kamu. Memanglah Allah SWT telah sempurnakan. Kita tak buat syariat baru. Kita memuji Rasulullah SAW. Memuji Rasulullah SAW seperti mana sahabat sendiri memuji Rasulullah SAW yang tidak disebut oleh Rasulullah SAW. Oh, ada ke ustaz? Kenapa tak ada? Ada riwayat Sayyidina Ali, dia ada memuji, dia doa dan dia puji Rasulullah SAW, bersalawat yang tidak pernah disebut di depan Rasulullah SAW. Itu sahabat. Ibnu Mas'ud ada, semua ada kitab tersebut, sumber dia ada. Kalau tak terima, ustaz saya tak terima. Okey, Imam Syafi'i terima ke tak? Imam Syafi'i terima ke tak? Kalau ngaku mazhab Syafi'i, yang geng-geng konon sunnah lah dekat Malaysia ni, konon-konon ikut sunnah, memperjuangkan, akhirnya dia kata apa? Kami ikut Imam Asy-Syafi'i, tak ikut mazhab Syafi'iyah. Dia duk kata macam tu. Sekarang ikut Imam Syafi'i tak? Kalau ikut Imam Syafi'i, buka dalam kitab Al-Um. Dalam Al-Um, Imam Syafi'i tu yang mula sekali mengarang sebuah salawat. Allahumma salli afdala salatin ala as'adin makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrikal ghafilun. Yang kita dok baca dalam tahlil tu datang daripada mana? Datang daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Betul ke? Kalau tak percaya, buka kitab Al-Um. So kita yang duk tahlil kat Malaysia ni ambil dari selawat Imam Syafi'i lah. Begitu juga dengan ulama di Maghribi. Dia selepas solat dia baca dengan bunyi yang lain lah. Lagu tu tak ada masalah. Dengan bunyi yang lain, kalau saya lagilah sumbang. So boleh ke tak boleh? Kenapa tak boleh? So dengan ulama Maghribi pun mendendangkan selawat yang sama, cuma dengan lagu yang lain. Itu dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, walaupun mereka bermadhab mazhab Maliki. Ini kena faham. Lalu dia sebut apa? Dia sebut Lalu dia sebut walahul asmaul husna. Walahul asmaul husna, dan juga baginya ada asmaul husna. Asmaul husna berarti nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik, maksud dia Allah SWT kan dalam hadis Sahih Muslim meriwayatkan bahawa Allah SWT memiliki 99 nama. 99 nama. 99 nama adalah kita kalau dekat pondok selalu dekat madrasah sekolah agama, nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanir rahim al-malikul qudusus salam ila akhirih. Bagi yang anak-anak dia belum hafal di rumah, PKP ni setiap pagi lepas subuh jamaah baca Asmaul Husna tersebut bersama-sama anak, dan supaya anak-anak semua hafal Asmaul Husna. Kalau diorang dah hafal, suruh diorang baca setiap lepas subuh, wirid setelah subuh tu, dan juga wirid setelah maghrib. Baca 2 kali sehari, kerana barang siapa yang menghafalnya, insya-Allah Allah SWT menjamin baginya syurga. Ini wala dafi'a lima qada wala mani'a lima a'ta. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan tiada pula yang dapat mencegah pemberiannya. Maksud dia apa dalam bab ini? Maksud dia jelas menjelaskan bahawa iaitu apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan dapat menolaknya. Apa pun tak dapat menolaknya. Berarti apa yang terjadi ini semuanya berdasarkan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena jelas. Wala mani'a lima a'ta.
dan tidak ada pula yang dapat mencegah pemberiannya. Kalau Allah SWT anugerahkan si fulan dengan rezeki, tak ada siapa yang dapat menolakkannya. Allah SWT menganugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan derajat nubuah kenabian, tidak ada orang yang dapat menolaknya. Tidak ada orang yang dapat menariknya daripada Nabi Muhammad SAW. Okey. Lalu yaf'alu fi mulkihi ma yuridu wa yahkumu fi khalqihi bima yasha'u. Dialah zat yang maha kuasa melakukan pada kerajaannya apa yang dikehendakinya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam ini semuanya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas berlawanan dengan mazhab Mu'tazilah. Macam mana boleh tuduh akidah Mursyidah ni Mu'tazilah? Aduh. Wa yahkumu fi khalqihi bima yasha'u. Dialah zat yang menghukum makhluknya dengan apa yang dikehendakinya. Dialah zat yang menghukum makhluknya dengan apa yang dikehendakinya. Berarti kalau ada orang yang soleh lalu dihukum oleh Allah masuk neraka, itu adalah kehendak Allah SWT, kita tak boleh nak tolak. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey. Kalau ada orang yang berdosa, Allah ampunkan segala dosa dia. Dosa besar ni. Allah ampunkan segala dosa dia dan masuk syurga. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ustaz, bagaimana kalau seumpama dia itu kufur? Bila dia orang yang kafir, maka secara akal harus bagi Allah untuk masukkan dia dalam syurga. Tapi dia mustahil secara syar'an. Itu nama dia jawaz aklan, mustahil syar'an. Okey, mustahil syar'an. Kerana apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Okey, wa yahkumu fi khalqihi bima yasha. Wala yarju sawaban wala yakhafu 'iqaban. Dia tidak berharap pada pahala. Maksudnya Allah SWT tak berharap dengan ibadah kita. Kita beribadah kerana kita, tuan-tuan, kerana kita khawatir, takut kita termasuk golongan yang masuk neraka. Sebab tu kita ibadah. Itu. Lepas tu, siapa yang jadikan ibadah kita? Allah SWT lah tentukan. Kalau macam tu, ustaz, Allah dah tentukan saya malas, itu orang bodoh lah. Dia tak tahu, dia tak tengok Lauh Mahfuz, dia kata dah Allah tentukan dia malas. Itu salah dia sendiri. Siapa suruh? Saya tak nak. Saya berharap Allah SWT tentukan saya orang yang soleh, yang ibadah, rajin, dan beramal, dan berkarya, dan macam-macam. Itu yang saya harapkan. Saya tak tahu apa yang tertulis di Lauh Mahfuz. Maka kita lakukan apa yang terbaik. Wala yakhafu 'iqaban, dan Allah SWT tidak takut pada siksaan. Dia yang menjadikan siksaan. Laisa alaihi haqqun, tidak ada padanya tanggungjawab. Jadi Allah SWT tak ada padanya tanggungjawab. Tanggungjawab ni maksud dia tidak ada terhadapnya ditentukan dia kena nikah apa, tak ada. Jadi tak ada istilah golongan Mu'tazilah dia kata orang tersebut kalau dia buat maksiat wajib bagi Allah masukkan dia dalam api neraka. Kalau dia buat kebaikan wajib bagi Allah untuk masukkan dia dalam syurga. Ini Mu'tazilah. Ini yang dilawan dengan laisa alaihi haqqun wala alaihi hukmun, dan tidak ada ke atasnya hukum. Maksud dia apa? Hukum ni adalah menetapkan sesuatu, dengan wujud sesuatu menetapkan sesuatu. Jadi kerana ada ni maka wajiblah ni. Kalau orang ni baik, wajiblah bagi Allah untuk masukkan. Itu istilah dia. Wajib orang tersebut dah ibadah, wajib bagi Allah masukkan dalam syurga? Tak wajib. Okey, ini jelas. Wa kullu ni'matin minhu fadlun wa kullu ni'matin minhu 'adlun. Segala nikmat darinya adalah anugerah, segala seksaan darinya adalah keadilan. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT bila dia masukkan seorang itu dalam syurga, ini adalah ni'mah minallah, rahmah daripada Allah SWT. Kalau Allah SWT memilih dia untuk masuk neraka, itu adalah sifat adil bagi Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ni Quran ni. La yus'alu. Jadi Allah SWT tidak akan ditanya apa yang dia perbuat. Wa hum yus'alun.
Berarti apa? Kita yang dipertanya pada apa yang kita perbuat. Ini. Jadi orang yang tuduh akidah Mursyidah ni Mu'tazilah, pelik lah. Mawjudun qablal khalqi, iaitu Allah SWT wujud sebelum sekalian makhluk. Maksudnya apa? Allah SWT dah wujud sebelum sekalian makhluk. Sebelum makhluk yang lain, Allah SWT dah wujud dah. Mawjudun qablal khalqi. Laisa lahu qablun wala ba'dun. Tidak ada baginya sebelum, tiada baginya setelah. Okey. Hadirin hadirat hafizakumullah. Ini maksudnya apa? Ini yang dimaksud dengan wahwal awwalu, wahwal awwalu wal akhir. Bukan berarti dia yang awal sekali. Bukan. Maksud dia wujud dia awwaluhu bila ibtidaiyah. Awalnya dia tanpa ada permulaan. Ini yang dipanggil dengan qadim, sedia ada. Sedia ada. Laisa lahu qablun wala ba'dun, tidak ada baginya sebelum dan setelah. Kerana sebelum dan setelah ni aradi. Arad ni apa? Iaitu perkara yang baru terjadi. Dari tidak ada lalu ada. Contoh dia, sekarang saya duduk, kejap lagi saya diri. Sekarang saya tengah mengajar, sekejap lagi habis mengajar. Itu maksud dia. Okey. Wala fawqun wala tahtun wala yaminun wala shimalun wala amamun wala khalfun. Tidak atas, tidak pula di bawah. Tidak pula di kanan, tidak pula di kiri. Tidak pula depan, tidak pula di belakang. Mungkin ini yang dia tuduh. Ini Mu'tazilah. Kalau ini dituduh Mu'tazilah, sila jangan anggap akidah Tahawiyah karangan Abu Ja'far At-Tahawi, Ja'far At-Tahawi tersebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Golongan-golongan yang mengklaim diri mereka sebagai penggerak sunnah kononnya, atau dipanggil juga dengan bahasa yang keren dipanggil dengan Wahabi. Jadi mereka banyak membaca kitab yang dipanggil dengan akidah Tahawiyah. So akidah Tahawiyah itu tak bolehlah dibaca lagi, kerana dalam kitab tersebut dah jelas menyebutkan perkara ini. Allah SWT tidak boleh disifatkan dengan arah. Jihatus sits, inilah fauqun tahtun yaminun shimalun, iaitu amamun wa khalfun. Jadi ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi jelas. Wala kullun wala ba'dun. Tidak seluruh dan tidak juga separuh. Iaitu tidak bersifat keseluruhan, tidak pula bersifat sebahagian. Sebab apa? Kalau dia boleh kullun, boleh ba'dun, berarti Allah SWT ini murakkabun minal jawahir. Tersusun dari berbagai jawahir. Jawahir tu apa Ustaz? Ustaz tu sebut Arab, Ustaz tu sebut jauhar. Saya tak faham. Okey, jauhar ini adalah substance. Yang mana partikel-partikel kecil. Substance. Bila dipecah-pecah-pecah menjadi jauhar. Atom kan? Atom. Okey. Jauharul fard adalah perkara substance yang dah tak boleh dipecahkan lagi. Itu namanya jauharul fard. Boleh faham? Berarti jauhar ini segala perkara iaitu apa? Segala perkara, contoh dia masuk perkara ni yang sekarang lah, pen, handphone, buku, laptop. Ini semua adalah zat jauhar, yang mana dia dikumpulkan berbagai, akhirnya membentuk. Jadi bila jauhar ini jawahir, jauhar menjadi jawahir, maka dia ada bentuk yang boleh dinampak dengan mata kita lah. Maka nanti dia juga memiliki arad yang menempati pada tempatnya, dipanggil dengan sifat. Ini tinggi sangat tu nanti. Contoh dia apa? Contoh dia ini. Warna ini adalah pen. Dia memiliki sifat. Sifat dia hitam. Kita pegang pen atau pegang hitam? Kita pegang pen. Tapi sifat dia hitam. Nampak tu? Okey, boleh jelaskan? Okey, jadi Allah SWT tak, dia bukan jauhar, bukan arad. Kenapa dia bukan jauhar, bukan arad? Mana boleh dia jauhar dan arad? Kalau dia jauhar dan arad, berarti dia memiliki tempat. Kerana hukum jauhar, dia mengisi ruang yang kosong. Dari tidak ada lalu apa? Contoh dia apa? Buku. Letak pad tangan atas buku. Berarti apa? Ada sesuatu yang mengisi ruang kosong atas buku. Nampak tu? Okay. Wala yuqalu mata kana wala aina kana wala kaifa kana wala makana. Maksud dia apa? Tidak boleh ditanya bila dia wujud, tak boleh.
bila dia wujud. Maksudnya dia tak masuk dalam waktu, macam mana nak kata dia bila dia wujud? Wala aina kana, tidak pula di mana dia wujud, kat mana? Kutub utara ke selatan, tak boleh lah. Tak boleh lah. Wala kaifa kana, dan bagaimana dia wujud pun tak boleh. Wala kaifa kana wala makana, iaitu dia dah wujud sebelum dia dah wujud sedangkan tempat masa semua belum diwujudkan. Kerana segala sesuatu itu Allah SWT yang mewujudkan, berarti dia tidak boleh disifatkan dengan tempat, waktu dan lain-lain. Kalau ini dinafikan, maka nafikanlah juga apa yang ulama seperti Imam Baihaqi, Imam Khatib Al-Baghdadi dan lain-lain. Mereka juga jelas memiliki akidah yang sama. Yang mana menurut Khatib Al-Baghdadi diambil daripada riwayat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kawwanal akwana wa dabbara az-zamana wa la yataqayyadu biz-zamani wa la yatakhassasu bil makani. Dialah yang menciptakan alam. Jadi yang menciptakan alam siapa? Iaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa dabbara az-zamana. Dialah yang mentadbir waktu, mentadbir masa, zaman. La yataqayyadu biz-zaman, tidak pula terkait dengan masa. Jadi Allah SWT tak terkait dengan masa. Dahulu, sekarang tak ada istilah tersebut. Wala yatakhassasu bil makan, tidak memerlukan tempat. Jelas. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wala yushghiluhu sya'nun an sya'nin, tidak ada keadaan yang mengganggunya dari keadaan yang lain. Jadi tak ada satu keadaan menyebabkan Allah SWT menjadi satu keadaan. Tak boleh kata macam tu. Tidak. Allah SWT sedia ada, dia dah menetapkan segala sesuatu seperti ini. Kita yang makhluk. Wala yalhaquhu wahmun wala yaktanifuhu aqlun. Dia tidak boleh dibayangkan dengan sangkaan. Akal tidak dapat menanggapi zatnya. Akal ni tak boleh nak bayangkan zat dia macam mana, tak boleh. Tidak boleh dibayangkan juga dengan sangkaan kita, tak boleh. Jadi apa yang kullu ma yatadabaru mubadarah ala dhihni kena dinafikan. Semua benda yang mubadarah ala dhihni kena dinafikan. Tak mungkin. Wala yatakhassasu bidhihni wala yatamassalu fi nafsi wala yutasawwaru fil wahmi wala yatakayyafu fil aqli. Dia tidak dapat dibayangkan di dalam hati, tidak pula dibentukkan di dalam jiwa, tidak juga digambarkan di dalam khayalan. Tidak dapat diketahui hakikat zatnya di dalam akal. Nak tanya, ini ke akidah yang dinafikan oleh golongan Salafi ni, golongan Wahabi ni? Nak tanya, ini ke yang mereka nafikan? Kalau mereka nafikan, berarti mereka menetapkan Allah itu boleh yatakhassasu bizihni. Itu dah tajsim. Wala yatamassalu fi nafsi, ini ke yang mereka nafikan? Wala yatasawwaru fil wahmi, ini ke yang mereka nafikan? Wala yatakayyafu fil aqli, ini dia mereka nafikan. Ini tepuk dada tanya selera. Ini yang Imam Subki heran ni, kenapa Ibn Taymiyah tolak akidah ni? Akidah ni ahli sunnah. Melainkan mereka nak menetapkan Allah SWT memang memiliki anggota, memiliki tangan dengan makna hakiki tangan, iaitu anggota. Cuma macam mana anggota dia kita tak dapat tahu. Itu tak boleh lah. Kenapa tak boleh? Anggota tu apa? Zat, anggota tangan. Zat tercipta dari jawahir. Kalau kita kata Allah SWT ada tangan, na'udzubillah min zalik. Mana boleh. Tapi tak macam tangan ustaz. Kan tangan kera berbeza dengan tangan manusia. Bahu jalan, bahu jembatan berbeza dengan bahu manusia. So kita tak boleh nak kata. Kalau macam tu, kalau macam tu, berarti Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam ini memerlukan kepada tangan. Itu namanya iftikar. Takkan Allah SWT iftikar? Kerana Allah SWT berfirman bahawa dia menciptakan langit dan bumi. La talhaquhu al-awham wala afkaru wala tuhitu bihil jihatu wala al-aqtar. Iaitu apa? Segala sangkaan tidak dapat mengaitkannya. Tidak juga segala fikiran. Allah tidak diliputi oleh segala arah, tidak pula mana-mana wilayah sudut. Berarti apa? Tak boleh nak gambarkan tu, tak boleh. Kena nafikan.
Lalu bagaimana dengan ayat-ayat yadullahi fawqa aydihim dan lain-lain? Kita beriman dengan zahirnya itu adalah ayat Al-Quranul Karim. Makna dia kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dipanggil dengan tafwid. Ini ayat Al-Quran, ya, ayat Al-Quran. Siapa nafikan? Tak, Ar-Rahmanu ala arsyis istawa. Kita iman. Kita iman dengan istiwa. Iman. Hanya sahaja kita serahkan makna hakikinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa masalah? Kenapa tak boleh? Laisa kamisi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada satu pun yang menyamai dengan zatnya, sifat-sifatnya dan pentadbirannya, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalil dia apa? Laisa kamisi syai'un wa huwa samiul basir. Allah SWT mentanzih, lalu dia letakkan sifat sama' dan basar bagi zatnya. Kerana dia ingin dikenal, maka dia tetapkan supaya orang tahu bahawa Allah ada sifat sama dan sifat basar. Wal haqqu la ilaha illahu. Dialah zat yang hak. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Jadi apa? Dia dah akhir daripada akidah. Dia tetapkan apa yang disebut oleh Ibn Tumat dalam akidah mursyidah ini semuanya kembali kepada apa? Kembali kepada syahadatu alla ilaha illallah. Berarti ini kisim ilahiyat. Kisim nubuah kitab lain lah. Kena buka lah kitab Azumah Yutlaq tu. Jadi ini adalah kisim apa? Kisim ilahiyat. Ketuhanan. Huwal haqqu la ilaha illahu. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illahu melainkan dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Fad'uhu mukhlishina lahuddin. Maka berdoalah, mintalah dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepadanya. Lahuddin, semuanya kembali kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian saja daripada pengajian kitab Aqidah Tahawiyah. InsyaAllah syarah lebih panjang, kena buka nama dia, Imam Sanusi karang kitab syarah kepada Mursyidah dan juga kitab Ummul Barahin. Itu dah lengkap insya-Allah. Okey, apa ada pertanyaan tadi? Saya lupa. Iaitu tentang apa kaitan Ibnu Tumat dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau Ibnu Tumat nafsuhu tidak ada kaitannya dengan Salahuddin Ayyubi. Kerana apa? Salahuddin Ayyubi lahir tahun 538 sedangkan Ibnu Tumat meninggal tahun 524. Jadi di situ tidak ada kaitannya. Tapi kalau muwahhidun kaitannya dengan Salahuddin Al-Ayyubi, muwahhidun itu maksudnya apa? Dinasti muwahhidun tentulah ada kaitannya ketika mana kerana kedua-dua kerajaan Islam ini sama-sama melawan iaitu golongan salibis, iaitu golongan crusade. Crusade, jadi orang yang tak faham bahasa Arab, golongan crusade ini yang menjajah, iaitu menjajah apa nama dia? Menjajah Quds, iaitu ingin kembali. Jadi mereka ingin menguasai Jerusalem. Sebab itulah mereka datang untuk mengambil balik Jerusalem dari orang-orang Kristian waktu itulah, Katolik waktu itu. Bukan hanya Katolik, jadi Kristian, Church seluruhnya menghantar bala tentera yang besar untuk menguasai Jerusalem. Lalu dirampas kembali oleh Salahuddin Ayyubi. Sedangkan di Maghrib pula mereka melakukan usaha Reconquista. Reconquista tu apa? Usaha untuk menjajah kembali Andalus yang mana sebelum tu dipegang oleh Katolik, ingin dijajah kembali. Itu crusade juga bagi mereka. Crusade ni jihad mereka lah dari golongan Kristian zaman tu. Jadi waktu itu maka umat Islam bersatu untuk melawan crusade tersebut. Ini kita kena faham. Salahuddin Al-Ayyubi dan lain-lain. Ini adalah hubungan yang jelas antara golongan Ayyubiyah dengan Muwahhidiyah. Justru yang kita heran adalah golongan yang kerjasama dengan mereka untuk mewujudkan, mengusir umat Islam, seperti bagaimana Daulah Uthmaniyah diusir daripada Saudi. Itu lebih teruk lagi daripada Hijaz. Cuba kita renungkan sejarah tersebut. Yang penting dari dulu Ibnu Tumat muwahhidun, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kerana apa? Mereka termasuk memiliki peperangan, berjihad, membela, menyelamatkan Andalusia.
Justru setelah Muwahhidiyun telah diruntuhkan dan naiklah dinasti Mariniyun, maka umat Islam kehilangan kuasa. Kehilangan kuasa di Andalus, banyak yang kemudian kehilangan sampailah runtuhnya Daulah Mariniyah. Akhirnya jatuhlah Granada. Waktu Mariniyah itu kan Andalusia menjadi imarat. Muwahhidun tak dijadi satu di bawah satu khalifah. Tapi bila jatuhnya Muwahhidun, justru yang ada di daerah Andalus menjadi imarat. Amir-amir yang banyak, mereka akhirnya dikalahkan oleh Spanyol, oleh Isabella dan Ferdinand dan lain-lain lah, dan jatah sebelum mereka dengan cara kaedah apa yang dipanggil dengan adu domba. Ini adu domba, umat Islam bergaduh sesama sendiri. Semua pakat dengan Granada jatuh ke Isbalia. Akhirnya bila Isbalia dah jatuh, maka orang Kristian pakat dengan Ronda jatuhkan Granada. Macam itulah. Sampai jatuhlah umat Islam. Salam Ustaz, bagaimana dengan hadis Muaz bin Jabal riwayat Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahawa hak Allah terhadap hamba-Nya ialah mereka yang telah menyembah Allah tanpa mempersekutukannya, dan hak hamba terhadap Allah ialah Allah tidak akan mengiksa hamba yang tidak mempersekutukan dengan lainnya. Saya kena cek hadis dia lebih dalam bahasa Arab dulu, baru boleh cek. Tapi intinya tidak ada istilah wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk memasukkan hamba-Nya ke dalam syurga atau neraka. Semuanya adalah kerana keadilannya dan rahmatnya. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Ila Wahabi suka kepada akidah tahawiyah adalah sebagai Asy'ari, kita patut menjauhkan diri dari kitab tersebut sebagai langkah ihtiyat. Tak betul. Justru apa yang Asy'ariyah perlu buat, mempertingkatkan daurah kitab akidah tahawiyah. Daurah kitab akidah tahawiyah memakai syarah akidah tahawiyah menurut ahli sunnah wal jamaah. Ini yang perlu kita lakukan. Perlu kita lakukan. Cara dia macam mana? Banyak kitab tersebut ada dan boleh terjemahkan. Bahkan kitab ini, apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Syekh Sa'id dah ada syarah Al-Kabir, Syarhul Kabir ala akidah tahawiyah, dan juga lain-lain, banyak kitab-kitab lain boleh kita rujuk dan kembangkan. Dan pembahasan tentang akidah tahawiyah telah disebut dalam kitab Al-Kawakib Al-Lama'ah yang saya terjemahkan tersebut. Syekh Sonori dia kata Ja'far Tahawi ini sama dengan yang lain. So jangan pakai terjemahan syarah yang Wahabi lah, jangan pakai. Contoh dia Abdul Aziz Al-Hanafi tu tak boleh pakai kerana dia lebih banyak kepada mazhab Hasyawi. Selalu salam Ustaz, Wahabi ni khawarij ke? Tak, tergantung. Kalau dia sampai mengkafirkan orang yang selain mereka, maka dia boleh jatuh dalam khawarij dari segi memiliki persamaan, iaitu takfiri. Boleh jelas. Kalau hanya secara ilmi dan berbicara, tak adalah, tak boleh kita tuduh dia khawarij. Imam As-Sawi waktu itu mengatakan mereka khawarijul asri. Kerana apa? Kerana waktu itu jelas-jelas mereka mengkafirkan orang yang selain mereka. Ada lagi, Ustaz, betul ke Said Qutb mati sebagai khawarij? Saya tak pernah jumpa Said Qutb, saya tak kenal, so saya tak boleh nak kata dia mati dengan apa. Yang tahu hati dia hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kalau tanya kepada saya bagaimana dengan Said Qutb, apakah akidah dia diterima ke tidak? Tentunya dalam kitab Fizilalil Quran, akidah yang tersebut dalamnya banyak yang melanggar ahli sunnah wal jamaah, termasuk dalam hal masalah takfir. Dia tafsirkan waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, kepada siapa pun yang tak ikut maksud dia kerajaan parti Islam atau tidak ikut nizam Islami, maka dianggap tauhid atau dianggap kafir. Itu tak boleh lah. Ini dah disyarahkan oleh Syekh Osama Syed Azhari dalam kitab Al-Haqqu Al-Mubin. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Kalau ada salah silap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.